Lupakan penulen udara lama. Hello Virus Fit bukan sekadar menapis habuk dan debu, tapi menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. Elakkan virus. Hello Magic. SK Magic. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 November 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi menyatakan pendiriannya untuk bersama bersatu di bawah gabungan PN walaupun tewas di PRM Melaka lalu. Hadi menegaskan PAS menolak gagasan muafakat nasional yang hanya melibatkan parti itu dan UMNO sahaja. Dalam satu tulisannya, Hadi berkata penubuhan muafakat nasional tidak lengkap tanpa penyertaan Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata, partinya menolak fahaman yang menafikan adanya masyarakat majmuk yang wajib ditangani gagasan lebih besar iaitu PN. Katanya UMNO pada masa lalu berkembang dengan cara sama di mana ia bermula sebagai gerakan dan parti Melayu dan kemudiannya membentuk perikatan dengan MCA dan MIC, seterusnya dengan parti-parti dari Sabah dan Sarawak. Hadi juga menegaskan PAS juga bukan parti yang menagih simpati seperti peminta sedekah. Pernyataan Hadi itu memberi gambaran akan berlakunya pertemuan serupa di antara BN, PN dan PH pada PRU ke-15. Akar umbi kedua-dua parti sebelum ini lebih menyokong kerjasama di antara PAS dan UMNO, namun Hadi nampaknya lebih memihak kepada bersatu. Sementara itu, PAS mendesak PDRM dan SPRM mendedahkan hasil siasatan berhubung aset 1MDB melibatkan dua syarikat milik suami bekas Gubernur Bank Negara Siti Atta Aziz. Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Kirudin berkata, penjelasan itu harus segera dilakukan kerana ia melibatkan wibawa institusi awam. Dalam kenyataannya, Khairil menuntut penjelasan terperinci berhubung siasatan aset dana milik 1MDB melibatkan akaun Iron Rhapsody Limited dan Cutting Edge Industries Limited. Iron Rhapsody dimiliki oleh suami Zeti, Taufik Aiman dan salah seorang anak lelaki mereka. Syarikat itu dilaporkan menerima $16.2 juta dana berkaitan 1MDB pada 2008 dan 2009. Pihak berkuasa Singapura kemudian memaklumkan hal itu kepada Bank Negara pada 2015 dan 2016. Ketika itu, Zeti masih bertugas sebagai Gubernur Bank Pusat terbabit. Jun lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Kamaruddin Makdin memaklumkan mereka telah hampir menyelesaikan siasatan terhadap Taufik. Berita seterusnya, Ashraf Wadidi Dusuki berpandangan tiada kepastian bahawa memorandum persefahaman di antara PH dan Putrajaya akan bertahan sehingga Julai tahun depan. Ketua Pemuda UMNO itu berkata, PH dilihat tidak serius mempertahankan MOU berkenaan apabila membenarkan kerajaan BN dan PN di Melaka jatuh pada Oktober yang lalu. Bercakap dalam program Dialog 3 Penjuru di Astro Awani malam tadi, Ashraf berkata jika benar PH menghormati MOU itu, PRN Melaka tidak akan berlaku walaupun 4 aduan keluar daripada kerajaan negeri. Program tersebut turut dihadiri Ketua Pemuda PH, Howard Lee yang juga aduan Pasir Pinji Perak. Sementara itu, Lee berkata kerjasama yang dimeterai itu terlaksana di peringkat pusat dan membabitkan tata kelola kerajaan persekutuan. Beliau juga berkata jika MOU itu dianggap terbatal, sudah tentu Putrajaya akan mengisytiharkannya berakhir. Lee menambah, BN juga dilihat cuba mengelak daripada menunaikan janji mereka dalam MOU yang telah dipersetujui dengan mendesak agar PRU ke-15 diadakan segera. Kumpulan pendesak royalti minyak Kelantan akan menggerakkan kembali kempen mereka susulan jawapan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz malam. Dalam jawapan bertulisnya di Parlimen, Zafrul berkata Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Presiden Pertubuhan Royalti Kelantan Nazri Deraman berkata mereka menghentikan perjuangan menuntut royalti petroleum sebelum ini bagi memberi ruang rundingan antara kerajaan negeri dan pusat selepas kes ditarik balik di mahkamah.
Royalty berkata harapan kini tergalas atas bahu pemimpin Kelantan dan kerjasama politik antara PAS dalam kerajaan persekutuan harus diguna sebaik mungkin. Isu royalty petroleum kepada Kelantan sering menjadi perdebatan dan diperjuangkan kerajaan Kelantan sejak sekian lama, termasuk tindakan saman terhadap kerajaan persekutuan. Bagaimanapun pada Oktober 2018, Kelantan menarik balik saman tersebut susulan komitmen kerajaan pusat di bawah pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Ketika Pakatan Harapan mentadbir negara, wang itu sudah disalurkan sebagai royalty, namun Kelantan beranggapan ia sebagai wang ihsan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan berikutnya. Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Perikatan Nasional Melaka berkuat kuasa serta-merta. Dalam kenyataan dikeluarkan bekas Esko Melaka itu, dia juga melepaskan jawatannya sebagai pengerusi Bersatu Negeri Terpapit. Menurut Rafiq, surat rasmi peletakan jawatan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Bersatu merangkap pengerusi PN Muhyiddin Yassin esok. Tambahnya, peletakan jawatan itu dibuat bagi memberi peluang kepada kepimpinan baru supaya mereka mempunyai masa membuat persiapan menghadapi PRU ke-15. Muhammad Rafiq merupakan Exco Kanan Melaka semasa PH mentadbir negeri itu selepas PRU ke-14, namun meninggalkan PH untuk membentuk kerajaan baru bersama BN pada Mac tahun lalu. Dalam PRN Melaka yang lalu, Rafiq juga gagal memenangi kerusi yang ditandinginya di Teluk Mas di sebalik kedudukannya sebagai pemimpin PN Melaka. PN juga telah menamakan Ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiati Samsudin, sebagai calon Ketua Menteri. Sementara itu, Ahli Parlimen Lahad Datu yang juga Adun Segama, Muhammadin Ketapi, secara rasmi menjadi Ahli Baru Bersatu. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, permohonan keahlian Muhammadin diterima dalam mesyuarat khas MPT Bersatu malam tadi. Dalam kenyataannya, Hamzah berkata, Bersatu menyambut baik keahlian beliau kerana antara lain bakal mengukuhkan lagi kedudukan Kerajaan Sabah pimpinan Ketua Menteri Haji Jinur. Pada 30 Oktober lalu, Muhammadin mengumumkan keluar dari Parti Warisan kerana ingin memberikan tumpuan untuk membangunkan Parlimen Lahad Datu serta Dun Segama. Sementara itu, mengenai perkembangan di Sarawak, Hamzah berkata Bersatu akan mengadakan perbincangan lanjut bersama parti komponen PN dan gabungan Parti Sarawak bagi menentukan strategi dan persiapan menghadapi pilihan raya negeri berkenaan pada 18 Disember ini. Berhubung PRN Melaka lepas, Hamzah berkata Bersatu beranggapan keputusan membuktikan PN adalah parti yang mempunyai pengaruh serta sokongan kukuh dalam kalangan pengundi negeri itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.